Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi siri kuliah Syarah Alfiyah As-Suyuti yang mana dijalankan secara dalam talian demi menyahut seruan pihak pemerintah kita. Dan tadi pun, sebentar tadi, dalam pukul 8, Perdana Menteri kita pun ada ke udara lagi bagi memberikan pesanan kepada kita rakyat Malaysia supaya mematuhi perintah kawalan pergerakan yang telah dianjurkan oleh kerajaan Malaysia, kerana ia satu daripada langkah pencegahan yang sangat wajar dilakukan pada ketika ini demi membendung gejala musibah virus COVID-19 ni. Dan mungkin kita tengok ada sebahagian daripada kita yang masih tidak begitu mempedulikan akan nasihat ini. Kita seharusnya di dalam menghadapi musibah sebegini, kita tidak bersikap mementingkan diri, kerana dia melibatkan ramai orang. Melibatkan dulu, kerana dulu kita mengambil mudah tentang perkara ini, hari ini kes-kes telah menjangkau lebih 700 pada hari ini, kerana kita lebih suka untuk merawat berbanding mencegah. Dan bila disebut tentang keadaan-keadaan sebegini, kita nak mencegah kemudaratan ini sebelum dia menjadi darurat. Kita tak mau isu COVID-19 yang masih belum ditemui satu vaksin, yang sukar untuk dikawal penularan dia. Perkara sebegini tak wajar untuk kita nak tunggu ianya sehingga menjadi darurat. Tapi sepatutnya kita ambil langkah pencegahan awal supaya dia boleh menghalang daripada, ataupun kita boleh membendung gejala ini daripada berleluasa. Dan kalau kita tidak memberikan kerjasama ini sesuai dengan saranan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia dan Kerajaan Malaysia, maka pasti akan menyukarkan segala sektor dan segala perkara. Kita akan menyusahkan ekonomi negara kita. Kita akan menyusahkan majlis-majlis ilmu kita, kerana kita akan dibebani dengan ketakutan akan penyakit ini. Allah uji kita. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan Al-Baqarah Allah sebut, kami akan menguji kamu dengan perasaan takut. Dalam kes ini kita berasa bimbang dengan kesihatan dan nyawa kita. Minal khawfi wal ju', iaitu dengan juga kelaparan. Mungkin dah dirasai pada setengah negara. Alhamdulillah, mungkin negara kita belum sampai ke tahap itu. Jangan biarkan negara kita sampai ke tahap itu. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan Allah uji kita dengan kehilangan nyawa. Penyakit ini juga boleh mengancam nyawa kita, dan semalam kita dah mendengar kes yang pertama dan kedua di negara kita. Wal anfusi wath thamarat, dan juga hasil perolehan. Ramai daripada sahabat-sahabat kita yang berniaga merasakan tempias daripada musibah ini, kerana perlu dibendung, perlu dihalang himpunan orang ramai dan seumpamanya. Dan perintah-perintah yang dilaksanakan ketika ini menyukarkan mereka dan ramai pihak. Jadi kita bersabarlah seketika, taatlah kepada pemerintah kita, kerana taat ini adalah dalam perkara yang ma'ruf. Apa yang disarankan ini adalah dalam perkara yang ma'ruf, maka menjadi kewajipan kepada kita untuk taat kepada pemerintah kita dalam hal ini. Jadi kita mohon kepada semua rakyat Malaysia untuk memberikan kerjasama. Kalau tak perkara ini begitu membimbangkan, maka tidaklah sampai tahap masjid, rumah-rumah ibadat Islam, umat Islam ini diberikan arahan untuk ditutup seketika. Kerana perkara ini sudah sampai ke tahap yang membimbangkan, kerana keingkaran, kerana ramai yang masih mengambil mudah tentang perkara ini, menganjurkan himpunan-himpunan. Maka hari ini kita angka kes dalam negara kita sudah meningkat sampai ke tahap
ini. Dan kita bimbang juga bila di hari ini diberitakan saudara-saudara kita di Indonesia, di Sulawesi juga masih lagi meneruskan acara himpunan, aktiviti keagamaan yang berskala besar, masih lagi tidak mengambil iktibar daripada apa yang berlaku di negara kita, di negara jiran mereka iaitu Malaysia ini. Kita risau benda-benda begini akan menyebabkan penyakit ini lagi sukar ditangani. Kalau kita tidak bimbangkan diri kita, kita fikirkan kepada orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, petugas-petugas kesihatan yang bertungkus lumus siang dan malam untuk nak merawat ataupun mengekang penularan virus ini. Kalau kita tak fikirkan diri kita, fikirkan mereka ini. Kalau kita rasa diri kita ni sakit nanti tak pergi hospital, tak apalah. Tapi kalau kita rasa kita sakit, kita akan pergi ke hospital, kita akan memerlukan orang lain ataupun menyusahkan orang lain, maka fikirkan mereka-mereka ini. Jangan ambil mudah. Alangkah malangnya bila ada ustaz-ustaz, pendakwah-pendakwah yang mengingkari saranan waliul amr dalam hal ini, pengarah-pengarah kesihatan yang merupakan ahlul zikr, orang yang berpengetahuan, pihak yang berautoriti di sini, di sebalik penganjuran mereka supaya mengekang wabak ini daripada berluasa, kita seolah-olah menggalakkan lagi wabak ini menular. Kita seolah-olah cuba untuk manipulasikan fakta agama dengan ada yang mengatakan bahawa adakah kita takutkan virus lebih daripada Allah, sampai kita menafikan tawakul kita kepada Allah. Ada yang sampai, kita pernah tengok klip-klip, ada yang sampai kata kita, kalau kata kita punya nak tunjuk dia punya yakin tu, dia kata hantarkan jemaah kita ke tempat yang ada virus corona itu. Kerana kata-kata dan mentaliti sebeginilah, angka kes di seluruh dunia, di negara kita, di negara jiran kita, semua semakin meningkat saban hari. Dan meningkat secara drastik kerana mentaliti semua ni. Islam walaupun menyuruh untuk kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, tidak menafikan usaha. Kerana itu Nabi kalau berperang, Nabi pakai baju besi, Nabi pakai senjata. Bukan kerana Nabi takut mati, bukan kerana Nabi takutkan musuh itu lebih daripada Allah, tetapi kerana Nabi faham anjuran Islam ialah kita kena ada sebab dalam kita mencari keputusan. Tak boleh. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu, kalau ada tempat yang ada ta'un, jangan masuk. Orang yang ada dalam tempat ta'un tu jangan keluar. Sebab dari isu ni, kepentingan awam itu lebih diutamakan daripada kepentingan maslahat peribadi. Begitu juga dalam isu ini. Semua ini adalah syariat Islam. Islam ada rukhsahnya. Kerana kalau kita melaksanakan rukhsah Islam, kalau dalam kita bermusafir, kita mengambil rukhsah yang Allah berikan kepada kita, bukan ketaatan kita itu berkurangan, bukan kita meninggalkan ketaatan kepada Allah, tetapi kita tetap menjalankan ketaatan kepada Allah sesuai dengan keadaan yang telah disyariatkan ketika itu. Begitu juga dalam keadaan ini. Janganlah kata orang yang menyeru pihak-pihak, badan-badan agama, mufti yang memberikan arahan untuk menutup masjid sementara ini bagaikan ejen-ejen Dajjal untuk menutup masjid. Ini semua satu tuduhan yang sangat tidak berasas. Kerana pernah terjadi wabak-wabak sebegini pada zaman ulama-ulama silam kita, ulama-ulama salaf kita dahulu. Para ulama banyak menulis tentang wabak-wabak yang berlaku di zaman mereka. Ibnu Hajar pun ada. Banyaklah yang berbelas-belas yang saya pernah jumpa menulis tentang, especially dalam berkaitan pada ketika itu dengan taun yang telah meranggut nyawa ramai di pelbagai negara. Sampaikan kes-kes penutupan masjid seperti yang berlaku di zaman kita pun pernah diceritakan berlaku, dan semua ini telah dicatatkan oleh para ulama dalam penulisan-penulisan mereka. Dan hari ini kita diuji dengan musibah yang sama, berskala besar yang sama. Maka ketika inilah kepentingan fiqh Islam itu
dilihat bagaimana kita membawa ruh Islam, ruh yang sesuai dengan keadaan semua tempat. Macam mana kita nak applykan maqasidul Islam dalam memelihara nyawa umat, dalam memelihara agama. Jangan tengok memelihara agama, melihara itu lebih dahulu daripada nyawa. Kalau tak ada nyawa, macam mana kita nak laksanakan agama? Maka semua ini perlu dilihat dari pelbagai sektor, dan pihak-pihak berautoriti, daripada ahli majlis fatwa, daripada mufti, daripada bahagian kesihatan, para pemerintah kita, mereka ini adalah pihak berautoriti untuk meneliti pelbagai sudut yang mana mungkin barangkali kita tidak mampu untuk melihat dari posisi kita. Sebab tu kita kena menghormati dan kita kena berikan kerjasama. Jadi insya-Allah saya memohon kepada semua pihak untuk sama-sama berganding bahu untuk sebagai rakyat Malaysia, sebagai hamba Allah, untuk kita bersama-sama membendung gejala ini daripada berleluasa. Fa inna ma'al usri yusra. Kerana bersama dengan kesusahan itu pasti ada kesenangan jika kita laluinya dengan penuh kesabaran dan ketaatan. Jadi insya-Allah pada hari ini kita sambung lagi perbahasan Syarah Alfiyah As-Suyuti, yang mana kita dah masuk kepada perbahasan Al-Wuhdan. Al-Wuhdan. Jadi pada hari ini kita tak ada pembaca yang akan membacakan. Kita cuma ada cameraman kita, dan kita ada sahabat kita Abu Talha yang setia untuk terus berbakti kepada ilmu dan masyarakat. Sungguh pun dalam keadaan sekarang still kuliah-kuliah online ini dijalankan di atas talian, kerana zaman sekarang ini alhamdulillah Allah dah bagi kesenangan. Ini satu rukhsah lah, kita kata. Ramai mungkin akan melihat di talian, yang biasanya pun yang melihat di talian pun lebih ramai daripada mereka yang hadir. Yang penting mesej dan ilmu itu boleh disampaikan kepada masyarakat secara berterusan. Ini satu nikmat Allah yang perlu kita syukuri, dan kita berterima kasih kepada pihak-pihak yang merupakan frontliner. Kalau kita dalam hospital, doktor-doktor, petugas kesihatan ni semua adalah pejuang barisan hadapan, tentera yang tidak memegang senjata. Dan dalam majlis-majlis ilmu pun alhamdulillah kita ada pejuang-pejuang begini. Jadi kita ucapkan jazakumullahu khairal jazak kepada mereka dan semua yang menjayakan majlis ilmu ini. Jadi Al-Wuhdan adalah satu topik yang kita akan bicarakan pada hari ini, iaitu pada bait 753. Sannafa fil wuhdani muslimun bi an lam yarwi anhu ghaira wahidin wa min. Dalam perbahasan Wuhdan ini, Al-Imam Muslim rahimahullah, Muslim iaitu Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, penulis kepada kitab syarah ataupun penulis kepada kitab Sahih Muslim, dia ada menulis beberapa kitab yang berkaitan dengan ilmu hadis, antaranya Al-Wuhdan, iaitu para perawi yang tak ada siapa yang meriwayatkan daripada dia melainkan seorang perawi. Kan, kalau kita seorang guru, kebiasaannya bagi seorang guru ini adalah paling tidak ada beberapa orang murid, meramai ke, tetapi ada dalam perawi-perawi hadis yang mana rekodnya hanya dijumpai hanya seorang sahaja perawi yang riwayat daripada dia, which is ada pelbagai faktor lah. Boleh jadi kerana perawi tersebut tidak begitu dikenali, boleh jadi juga kerana dia bukannya seorang perawi yang tersohor, yang terlibat dalam bidang periwayatan hadis, tetapi mungkin dia hanya sampaikan hadis tersebut dalam situasi yang tertentu, maka hadisnya hanya begitu sedikit dan dibagi tahu bahawa hanya seorang perawi sahaja riwayat daripada dia. Mungkin ada seorang perawi yang loyal ni lah. Boleh jadi perawi ni riwayat daripada dia satu hadis, 2, 3, 4 hadis, tapi hanya ada rekod, ada only one perawi sahaja. Maka bila ada satu perawi, maka dia akan menjadikan perawi itu dalam kategori majhul. Maksudnya perawi tersebut tidak dikenali. Sebab tak dikenali ni ialah
penting dalam hadis, sebab bila kita nak kenal perawi itu, kita nak kenal dengan ain dia. Daripada sudut individu tu sendiri, kita nak kenal siapa background dia, pengenalan diri dia. Dan kita juga nak tahu tentang hal dia, iaitu dari sudut dia punya credibility dia, agama dia, adalah dia, dhab dia, status dia, kedudukan dia, akhlak dia, sifat dia, kemantapan dia, semua ni adalah dalam kategori hal. Sebab tu dalam isu hadis dia ada majhulul ain, majhulul hal. Kalau kita tak tahu tentang hal ini, maka perawi itu dinamakan sebagai mastur, yang mana dia tak tersingkap lagi, dia tersembunyi lagi dia punya status. Sebab kalau ada seorang saja perawi, mungkin ada satu hadis, macam mana kita nak tahu lebih lanjut tentang diri dia, kan? Kalau dia ada banyak hadis, kita boleh compare. Kalau dia ada banyak perawi daripada dia, kita boleh compare. Oh, hadis-hadis dia okey overall, hadis dia tidak saling bercanggah di antara satu sama lain, hadis-hadis dia mantap, murid-murid dia bagus, murid-murid dia. So daripada situ kita boleh mengenal perawi tersebut. Kerana itu Imam Suyuti rahimahullah sebut, mufadihi ma'rifatul majhuli warraddu la min suhbatir rasuli, iaitu faedah dia untuk kita lebih faham tentang perbahasan majhul, perawi-perawi yang tak dikenali dalam periwayatan hadis. Tetapi dikecualikan dalam isu ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana para sahabat Nabi tak disyaratkan dalam isu ini. Kalau kata sahabat Nabi tu hanya ada seorang je tabi'in yang riwayat daripada dia, is enough. Sebab hal sahabat ini semua maklum, mereka ini telah diberi pujian oleh Allah Azza wa Jal. Mereka ini boleh kita kata sebagai udul, iaitu mereka yang diterima kredibilitinya dalam bidang hadis, dan kita tak payah nak pertikaikan dari sudut tu. Kalau perawi selain daripada sahabat, yang tu kena question lah, because of kita tak kenal tentang kepribadian dia. Kemudian Al-Imam Suyuti rahimahullah sebut, mithaluhu lam yarwi an musayyibi illa ibnuhu wala an ibni taghlibi. Contohnya, dia bawa sebagai satu contoh, tak diriwayatkan daripada Musayyib, iaitu Musayyib ini Musayyib ibn Hazn al-Makhzumi. Dia seorang perawi, ataupun kita kata perawi yang diriwayat, ada dalam Bukhari-nya, ada dalam Muslim, ada dalam Abi Daud, yang mana dia adalah seorang sahabi, tetapi dia tidak popular. Dan Al-Musayyib bin Hazn ini, dia ada anak yang sangat terkenal, seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Al-Musayyib. Yang mana Sa'id bin Al-Musayyib ini satu-satunya orang yang meriwayatkan hadis daripada ayah dia. Maksudnya ayah dia mungkin bukan seorang sahabat yang dikenali banyak menyampaikan hadis Nabi, dan murid dia mungkin beritahu cerita pada anak dia sahaja. Jadi dalam bab ini dia hanya ada anak dia sahaja sebagai perawi daripada dia. Tapi dalam isu ini tak ada masalah lah, sebab ayah Sa'id ini, iaitu Musayyib ini, seorang yang udul, sebab dia seorang sahabi, seorang yang boleh diterima kredibiliti dia. So kita tak boleh kata dia sebagai majhul ataupun yang perawi yang tak dikenali. Wala an ibni taghlibi amrin siwal basri wala an wahbi. Dia kata begitu juga daripada ibn Taghlib. Amr, iaitu Amr an-Namari, seorang sahabi yang mana hadis dia ada dalam Bukhari, ada dalam Sunan An-Nasa'i, ada dalam Sunan Ibn Majah. Tak ada siapa riwayatkan daripada Amr bin Taghlib ini melainkan Al-Basri. Siapa Al-Basri kat sini? Iaitu Al-Hasan Al-Basri. Hasan Basri seorang tabi'in kat sini, the only yang riwayatkan daripada Amr bin Taghlib. Wala yang kes ni juga sama, kita bagi tahu is dia sama macam kes Musayyib bin Hazn tadi, tak ada efek, sebab Ibn Taghlib kat sini seorang sahabi. Jadi tak kisahlah dia seorang pun perawi daripada dia, still kita tak boleh label dia sebagai majhul. Wala an Wahbi wa Amiri bin Syahrin illa Asy-Sya'bi. Begitu juga tak ada siapa yang riwayatkan daripada Wahab bin Khambash, seorang perawi yang diriwayatkan ada dalam Sunan Nasa'i dan Ibn Majah. Dan Amir bin Sya'bi Al-Hamdani,
seorang perawi yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud. Kedua-dua mereka ini pernah datang ke Kufah. Illa Sya'bi, kecuali Sya'bi. Sya'bi satu-satunya perawi yang dikatakan meriwayatkan daripada Amir bin Syahr Al-Hamdani dan juga Wahab bin Khambash. Yang mana Asy-Sya'bi ni iaitu Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, seorang tabi'i yang terkenal, meninggal pada awal-awal sekitar 110 Hijrah begitu. Jadi dikatakan Amir Sya'bi sahaja yang pernah meriwayatkan daripada dua perawi ini. Tetapi ada perbahasan kat situlah, sebab ada yang kata Iraqi qal rawa Ibn Abbas an Amir Sya'bi. Kemudian dia kata wa fi sahihaini sihabun min ula kathirunil hakimu anhum ghafala. Dalam sahihain, iaitu dalam Bukhari dan Muslim, ada banyak perawi-perawi yang hanya seorang perawi sahaja yang meriwayatkan daripada dia. Maksudnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada banyak perawi-perawi yang hanya ada seorang murid sahaja. Ini menunjukkan bahawa tak semestinya hadis-hadis mereka ini terus dikategorikan sebagai dhaif, tetapi boleh jadi juga hadis ini dijadikan sebagai penguat. Berbeza dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hakim. Dia kata kat sini, Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Madkhal, dia kata Imam Bukhari dan Muslim ni tak mengeluarkan perawi-perawi dalam kategori wahdan ini. Begitu juga Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan. Tetapi dari segi praktikalnya, membuktikan bahawa Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ada meriwayatkan atau mengeluarkan hadis-hadis daripada perawi yang dikategorikan sebagai wahdan ini. Antara contoh dia, tadi antara contoh-contoh yang dikemukakan banyak daripada contoh para sahabat. Selepas daripada para sahabat juga ada beberapa perawi yang dalam kategori wahdan ini. Kita membagi tahu dari Imam Muslim, dia ada penulisan yang khas tentang perawi-perawi wahdan. Antaranya iaitu Abul Usyara. Abul Usyara ini tak dikatakan tak ada siapa yang meriwayatkan daripada dia melainkan Hamad ibn Salamah. The only one yang riwayatkan daripada Abul Usyara. Begitu juga dengan Al-Imam Az-Zuhri yang direkodkan meriwayatkan lebih daripada 20 para tabi'in yang tak begitu popular, yang hanya dikatakan satu-satunya murid mereka iaitu Az-Zuhri. Maksudnya ada lebih daripada 20 tabi'in yang dalam kategori wahdan, yang murid mereka ni satu-satunya iaitu Az-Zuhri. Ibn Shihab, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Ibn Shihab Az-Zuhri yang meninggal tahun 124 Hijrah. Begitu juga misalnya dengan ramai jamaah, ramai daripada few perawi yang katanya murid mereka hanya seperti Amr bin Dinar, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Hisham bin Urba, Imam Malik, Syu'bah bin Al-Hajjaj. Jadi ramailah kita kata perawi-perawi yang dalam kategori wahdan ini. Dalam bab ini juga berkaitan dengan bab yang seterusnya, iaitu bab man lam yarwi illa hadithan wahida. Man lam yarwi illa hadithan wahidan. Bab iaitu siapa perawi yang hanya meriwayatkan satu hadis sahaja diriwayatkan daripada dia. Berbezanya bab ini dengan bab yang sebelumnya, iaitu bab sebelumnya ini perawi yang khas riwayat daripada maksudnya ada seorang perawi sahaja yang riwayatkan daripada perawi tersebut. Boleh jadi perawi tersebut meriwayatkan lebih daripada satu hadis, tetapi dalam bab yang kita nak bicarakan ini, iaitu perawi yang hanya meriwayatkan satu hadis sahaja daripada gurunya, maka ianya lebih spesifik daripada bab yang sebelum ni. Dan bab ini adalah merupakan tambahan Al-Imam Suyuti ke atas Al-Imam Al-Iraqi. Kita bagi tahu kat sana Al-Imam Al-Iraqi dia ada Alfiyah Al-Iraqi, Al-Imam Suyuti dia ada Alfiyah Al-Suyuti, yang mana perbahasan dia lebih meluas daripada Alfiyah Al-Iraqi. Dalam bab ini kata Imam Suyuti rahimahullah, walil Bukhari kitabun yahwi man ghaira fardin musnadin lam yarwi, iaitu dalam hadis Al-Bukhari mengandungi perawi-perawi yang dalam kategori ini, iaitu hanya meriwayatkan satu hadis
Ini maksudnya Bukhari ni dia ada sekarang satu kitab yang khas berkaitan dengan perbahasan ini. Tetapi Bukhari ni tulis di dalam kitab yang dikhususkan kepada sahabat, iaitu sahabat-sahabat yang hanya diriwayatkan satu hadis sahaja daripada dia. Dan kalau kita dengar Abu Hurairah ada lebih 5,000 hadis, kita dengar Aisyah radhiyallahu anha ada lebih daripada 2,000 hadis, ada sahabat lebih daripada 1,000 hadis. Sahabat-sahabat yang mukthirun seperti Jabir bin Abdullah, Abi Sa'id Al-Khudri, Ibnu Umar radhiyallahu anhum, mereka ini banyak hadis-hadisnya. Tapi ada kat sana sahabat-sahabat yang tak popular, yang mana sahabat-sahabat ini hanya ada satu hadis sahaja diriwayatkan daripada mereka ini. Wahwa syabihu ma madha wa yaftariq kullu bi amrin fadirayatun tuhiq. Yang ni dia kata beza antara bab ini dengan bab yang sebelum ni yang telah kita bincang ataupun telah kita sebut sebelumnya, iaitu bab yang sebelumnya dikhususkan hanya ada seorang perawi daripada perawi tersebut, tetapi dalam bab ini seorang perawi juga, tetapi dia hanya riwayatkan satu hadis only. Mithlu Ubay bin Imaratin rawa fil khuffi la ghairu fakun mimman hawa. Dalam ni dibawakan satu contoh dalam bab ini, iaitu dia kata sebagai contoh Ubay bin Imaratin, seorang sahabat berasal daripada Madinah, sakana Misr, dan dia tinggal di Egypt. Rawa fil khuffi la ghair, iaitu dia riwayatkan hadis berkaitan dengan khuffain, kas stocking kulit tu, ada dalam hadis dia, ada dalam Abi Daud, ada dalam Ibnu Majah. Fakun mimman hawa. Okey, ada juga kalau kita nak tengok selain daripada contoh yang disebutkan ini, daripada kategori sahabat yang dikatakan dia hanya ada satu hadis sahaja. Okay, antaranya itu Abil Laham Al-Ghifari. Abil Laham Al-Ghifari dia ada riwayatkan hadis berkaitan dengan istisqa. Hadis dia ada dalam At-Tirmidzi, ada juga dalam An-Nasa'i. Ni tak ada siapa pernah kena dengar nama dia kan, Abil Laham Al-Ghifari. Kita dengar Abi Dzar Al-Ghifari. So maksudnya dia sahabat yang tak popular. Sebab apa tak popular? Wallahu alam. Tetapi kerana itu juga hadis yang dinukilkan daripadanya begitu sedikit. Begitu juga dengan Hadrat bin Abi Hadrat Al-Aslami. Hadis dia ada diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Daud dalam Sunan, man hajara akhahu sanah, siapa yang memboikot, menjauhi saudaranya selama setahun, umpama telah menumpahkan darah dia. Jadi hadis Hadrat bin Abi Hadrat ini juga hanya ada satu sahaja yang diriwayatkan, which is ada diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud. Begitu juga antara sahabat yang yang dinukilkan, iaitu hadis Abu Hatim. Abu Hatim bukan Abu Hatim yang kita kenal dalam ilmu hadis, iaitu Muhammad bin Idris Ar-Razi, meninggal tahun 277 tu, bukan. Sebab ni Abu Hatim sahabi, seorang sahabat Nabi SAW, yang mana antara diriwayatkan hadis dalam Tirmidzi, idza ra'aitum man tardawna dinahu fazawwijuh, kalaulah kamu mendapati ada seorang yang kamu redha akan agamanya, kawinkanlah dia dengan anak kamu. Kalau tak, kamu telah seolah-olah kamu telah membiarkan kerosakan itu berleluasa. Maksudnya hadis itu menggalakkan kepada kita, kalau kita ada calon, kita ada tengok someone yang baik agamanya, akhlaknya, insya-Allah kita boleh harapkan dia membimbing anak kita, maka kita boleh propose untuk, ataupun kita cadangkan supaya dia berkahwin dengan anak kita. Itu adalah antara hidayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mungkin anak kita dia hanya akan menimbangkan dari sudut rupa paras, mungkin dia akan melihat dari sudut apa yang zahir, dia mungkin akan melihat dari sudut wang ringgit. Tetapi mungkin sebagai ibu bapa yang concern tentang kebaikan anak-anak, yang ada pengalaman lebih melihat ke arah apa yang boleh membahayakan anak dia, iaitu calon pasangan yang terbaik.
Selain daripada sahabat, tadi kita sebutkan sahabat-sahabat Nabi yang hanya ada satu hadis sahaja. Selain daripada para sahabat Nabi, ada juga perawi seperti contoh Ishaq bin Yazid Al-Hudhali Al-Madini daripada Aun bin Abdullah bin Mas'ud, yang dikatakan juga hanya ada satu hadis sahaja yang diriwayatkan daripada dia, iaitu idza raka'a aw sajad falyusabbih thalathan, iaitu kalau kamu sujud atau kamu rukuk maka bertasbihlah 3 kali. Hadisnya ada diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Imam Tirmizi, dan Imam Al-Mizzi bagi tahu dia tak ada hadis selain daripada tu, tak diriwayatkan daripada dia melainkan hadis ini sahaja. Maka inilah kita kata perbahasan bab ini, tengok dalam bidang hadis begitu unik, iaitu dibincangkan sampai ke tahap-tahap sebegini, dan semua ini adalah demi untuk nak menjaga maslahat, memelihara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berikutnya iaitu bab man lam yarwi illa an wahid, iaitu bab siapa yang dikatakan hanya meriwayatkan daripada seorang guru sahaja. Tadi kita cerita pasal murid, yang ni pasal guru pula. Ni perawi-perawi yang dikatakan tak ada siapa yang menjadi guru dia dalam hadis ini melainkan seorang sahaja. Wa minhum man laysa yarwi illa an wahidin wa huwa dharifun jalla. Okey, wa minhum iaitu ada daripada kalangan perawi man laysa yarwi illa, yang mana tak ada siapa yang diriwayatkan kecuali an wahidin, iaitu daripada seorang guru, wa huwa dharifun jalla, iaitu dharif ini dalam bahasa Arab maksudnya mustahsanun ma'rifatuhu, iaitu sangat digalakkan untuk kita tahu dalam bab ini. Jalla iaitu azuma qadruhu indal muhaddithin, iaitu jalla ni satu benda yang very penting untuk diketahui bagi orang-orang yang belajar hadis, iaitu bab ni lah. Walaupun disebut kat sini dalam 3 bait yang ringkas, tetapi bahasan ni actually penting bagi orang-orang yang belajar mengenali isu ataupun yang nak mengkaji tentang riwayat hadis. كابن أبي العشرين أن أوزاعي وعن علي عاصم في الأتباع. كابن أبي العشرين، Abil Ishrin dibawa sebagai satu contoh riwayat Abil Ishrin anil Auza'i. Auza'i ni seorang ulama hadis Syam yang sangat terkenal. Perawi dia Abil Ishrin ni tak meriwayatkan hadis melainkan daripada guru dia Al-Auza'i, iaitu Ibnu Abil Ishrin ni, dia Abu Hatim bagi tahu kana katibu diwan, pernah menjadi seorang pencatat, lam yakun sahib hadis. Dia bukan seorang sahib hadis, bukan orang yang selalu melazimi hadis lah, bukan penuntut ilmu hadis yang dia kenali. Tapi yalah, kadang-kadang dia dengar, dia boleh hafal hadis tu, sikit-sikit hadis tu dia boleh ingat lah. So dia ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Auza'i yang tu dia ingat. Saya percaya setiap daripada kita mungkin akan ada at least 1-2 hadis yang mana hadis itu memberi impact kepada diri kita. Hadis itu kita pegang, hadis itu kita amalkan, dan hadis itu sangat menusuk kalbu kita. So begitu juga dengan Abil Ishrin, yang dia mungkin dia bukan seorang pelajar hadis, tapi mungkin ada 1-2 hadis yang bila dia dengar daripada Auza'i, seorang imam muhaddis yang agung di zaman dia, dia hafal, dia ingat, dan dia dikatakan dia ada riwayatkan satu hadis ni. Begitu juga wa an Ali Asim fil Atba'i, iaitu daripada Ali bin Abi Talib Asim. Siapa Asim kat sini? Iaitu Asim bin Damrah As-Saluki Al-Kufi, seorang perawi yang meninggal tahun 174 Hijrah, seorang perawi yang saduq, yang boleh diterima lah hadis dia dan diriwayatkan dalam As-Sunan Al-Arba'ah. Ini sebagai satu contoh. Asim bin Damrah As-Saluki ini seorang tabi'in, yang mana dia hanya meriwayatkan hadis daripada guru dia seorang, iaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wabni Abi Thawrin anil Habri wa ma
anhu siwa az-Zuhri fardun bihima. Dalam kategori atba'ut tabi'in, tadi kita cerita pasal tabi'in, dalam kategori atba'ut tabi'in, selepas daripada tabi'in, iaitu orang yang generasi yang pernah bertemu dengan tabi'in itu. Sebagai satu contoh, dia kata kat sini Ibnu Abi Thawr anil Habr. Ibnu Abi Thawr iaitu Ubaidillah bin Abdullah bin Abi Thawr Al-Qurashi. Ubaidillah bin Abdullah ibn Abi Thawr Al-Qurashi merupakan seorang perawi yang thiqah dan diriwayatkan rawahul jamaah. Rawahul jamaah ni ramailah, maksudnya Bukhari ada, Muslim ada, Sunan Arba'ah pun ada. Anil Habri. Habri ni siapa? Dakwat ni berapa kali dah dia berulang dalam tadribur ataupun dalam Syarh Alfiyah Suyuti, yang bermaksud gelaran kepada Abdullah ibn Abbas, Habrul Ummah, dakwat para umat ini. Abdullah bin Abbas, dikatakan bahawa guru dia satu-satunya yang hadis yang diambil daripada seorang guru sahaja, iaitu Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi SAW doakan, ya Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Anhu siwa az-Zuhri fardun bihima. Okey. Kemudian dikata kat sini, dan Ibnu Abi Thawr daripada Al-Habr, dan apa daripadanya tidak lain melainkan Az-Zuhri, seorang. Maksudnya daripada Ibnu Abi Thawr ni hanya Zuhri sahaja yang riwayat daripada dia. So maksudnya Ibnu Abi Thawr ni dia hanya ada satu guru dalam hadis, dan dia hanya ada seorang perawi hadis yang meriwayatkan daripada dia. Guru dia the only one yang diriwayatkan hadis, Abdullah ibn Abbas. Satu-satunya murid yang riwayat daripada dia Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. So dia bersendirian daripada belah guru, bersendirian dari belah bawah, iaitu anak muridnya juga. Maksudnya dia mungkin, inilah totally definisi ghuraba dalam hadis. Dalam satu guru, satu murid pula tu, mesti sunyi hidup dia. Taklah, mungkin dia tak sunyi, tapi dia tak aktif belajar atau riwayatkan hadis. Okey. Bab yang seterusnya iaitu bab man usnida anhu minas sahabati alladhina matu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab siapa yang dinukilkan daripada sahabat yang mati pada ataupun meninggal pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ini juga adalah tambahan, bab ini dan sebelumnya juga adalah tambahan ke atas apa yang dikarang oleh Al-Iraqi, iaitu ni tambahan Al-Imam Suyuti. Maksudnya dalam bab ini, sahabat yang mati pada hayat Nabi, yang wafat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin kekurangan hadis-hadis dia kerana hayat yang kita katakan tak lama bersama dengan Nabi. Kalau kita tak ambil berat tentang perbahasan bab ini, mungkin kita tidak mengetahui hadis-hadis mereka. Mungkin akan menyebabkan kita menghukum sesuatu hadis itu sebagai terputus, padahal tak. Dalam ni dia hanya ada dua potongan bait sahaja yang disebut wa'na biman qad udda min ruwatih ma'kaunihi qad mata fi hayatih, iaitu wa'na i'tani ihtam ayyuhal muhaddith. Al-Imam Suyuti beritahu, ambil berat wahai para muhaddis sekalian, mereka-mereka yang meninggal, sahabat Nabi yang meninggal pada hayat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudra bihil irsalu nahwu Ja'fari wa Hamzatin Khadijatin fi ukhari, iaitu seperti Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib, riwayat dia ada diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Arba'ah juga ada meriwayatkan daripada Al-Imam ataupun sahabat Nabi Ja'far bin Abi Talib, yang meninggal pada tahun ke-8 ketika mana perang Mu'tah. Yang kita pun tahu ketika perang Mu'tah itu Nabi SAW ada bagi isyarat 3 pemimpin yang silih berganti, iaitu Ja'far bin Abi Talib, Zaid bin Harithah, dan juga Abdullah bin Rawahah.
Yang ketiga-tiga ini gugur syahid di medan peperangan tersebut sebelum diambil benderanya oleh Khalid bin Al-Walid, dan akhirnya berjaya mengundurkan tentera Islam daripada bertempur dengan pihak tentera Rom ketika itu. Jadi Ja'far ni meninggal pada zaman Nabi, dan mungkin kita jarang dengar hadis dia, walaupun ada, tadi kita dah sebutkan. Tapi ramai orang tak bagi perhatian bahawa Ja'far pun juga ada hadis-hadis dia. Begitu juga sebagai satu contoh, dia kata Hamzah bin Abdul Muttalib adalah seorang sahabat Nabi, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan lahir 2 tahun sebelum atau 4 tahun sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggal pada tahun ke-3 Hijrah, ketika itu peperangan Uhud, yang kita semua selalu dengar tentang kisah pahlawan sahabat ini, Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi kita mungkin tak perasan dia juga ada hadis-hadis yang sangat sedikit lah. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahimahullah, ada meriwayatkan hadis daripada Hamzah, sangat rare. Begitu juga sebagai satu contoh, dia kata kat sini Khadijah. Khadijah ni tak usah diperkenalkan lagi lah, isteri Nabi SAW yang pertama dan paling disayangi oleh Nabi SAW, yang satu-satunya isteri Nabi yang monogami. Jadi dia juga ada hadis-hadis daripada Nabi SAW yang kita boleh cari hadis-hadis dia. So ini perbahasan dalam bab ni. Selain daripada mereka ini, kita ambil sebagai contoh Suhail ibnu Bayda, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dalam Musnad, di man qala la ilaha illallah aujabat lahul jannah wa ataqa lahu, yang mana hadis dalam riwayat Imam Ahmad, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia diwajibkan baginya masuk syurga, tak akan diperbebaskan daripadanya. Hadis ini adalah daripada hadis Suhail bin Bayda, yang rare juga. Ada hadis-hadis sahabat ni Suhail pun antara meninggal pada zaman Nabi SAW. Antaranya Abu Salamah, suami kepada Ummu Salamah sebelum Nabi SAW, yang cedera selepas daripada perang Badar dan kemudian meninggal. Antara hadis yang masyhur, kalau tak salah diriwayatkan dalam Sahih Muslim, dia ajar kepada Ummu Salamah tentang satu hadis yang dia kata, siapa yang ditimpa satu musibah, kalau dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang mengucapkan kalimah ini ketika dia ditimpa musibah, maka Allah akan menggantikan. Dan dia ajar doa, ya Allah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni fi khairan minha, yang mana ya Allah, kita kata berikanlah ganjaran di atas musibah ini dan gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya, maka pasti Allah akan ganjari dia dan akan kurniakan gantian yang lebih baik daripadanya. Dia ajar kepada Ummu Salamah, dan Ummu Salamah pun baca doa ini, mengucapkan kalimah tarji' ini, maka akhirnya Allah gantikan Ummu Salamah dengan sesamuan yang lebih baik daripada Abu Salamah, which is Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. So itu adalah bab man usnida min as-sahabat alladhina matu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita sambung satu lagi lah, kita ambil satu lagi bab, iaitu bab man dzukira bi nu'utin muta'addidah. Bab ini adalah juga tambahan daripada Imam Musyuti, apa yang tak disebutkan oleh Imam Al-Iraqi. وألف الأزدي في من وصف بغير ما وصف إرادة الخفاء. وألف الأزدي, siapa Azdi kat sini, iaitu Abdul Ghani bin Sa'id Al-Misri, seorang ahli hadis yang terkenal, meninggal tahun 409 Hijrah. Dia ada menulis satu kitab yang dinamakan sebagai Idahul Ishkal. Bab ini, apa kalau kita nak faham cerita dia, adalah cerita tentang seorang sosok tubuh tetapi mempunyai nama dan gelaran yang pelbagai. Dikenali dengan pelbagai nama ini menyebabkan ramai orang confuse. Adakah dia seorang ataupun ramai? Macam sebagai satu contoh lah, kalau kita bagi tahu, kalau kita cakap saya meriwayatkan cerita ini daripada Abu Talhah, Abu Talhah jadi kita punya model lah. Mungkin orang kenal,
tapi juga dia dikenali sebagai Abang Sado. Jadi bila kita cakap saya mendengar cerita ini daripada Abang Sado, orang pun macam Abang Sado tu Abu Talha ke? Orang lain ke? Ataupun dia dikenali juga sebagai jejaka tampan. Jadi bila kita panggil Abu Talha, kita sebut Abang Sado, kita sebut jejaka tampan, semuanya merujuk kepada individu yang satu, tapi mempunyai nama-nama popular yang pelbagai. Some orang ni dikenali dengan berbagai nama. Kalau tak dipelajari dalam bab ini, maka kita ingat perawi itu banyak sedangkan dia satu. Okay? Al-Imam Abdul Ghani Al-Azdi, dia ada kitab Idahul Ishkal, dan yang lebih popular daripada itu apa yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi selepas daripada Abdul Ghani Al-Azdi. Dia ada mengarang kitab Al-Mudih li Awham Al-Mudih li Awham Al-Jam'i wa Tafriq. Kitab ni sangat benefit, ada diterbitkan sekarang menjadi rujukan kita, khususnya bila kita nak merujuk kepada perawi yang Al-Jam' dia sebenarnya satu, Wat-Tafriq mungkin juga dia adalah perawi yang berbeza, nama yang sama tapi perawi yang berbeza, ataupun perawi yang nama yang pelbagai tetapi dia adalah perawi yang sama. Wa huwa awisun ilmuhu nafisu yu'rafu min idrakihi tadlisu. Ini satu ilmu yang susah untuk kita terokai, untuk kita kuasai, susah, tapi dia nafis. Nafis ni satu benda yang very bermanfaat, sangat penting dalam bila kita tahu bab ini untuk nak menyelesaikan isu-isu tadlis. Isu tadlis ni kita dah bagi tahu apa yang orang cuba nak sembunyikan certain aib. Kadang-kadang perawi ni saja nak tadlis. Ada tadlis yang not so bad, ada perawi yang dikeji, ada tadlis yang dikeji lah. Sebagai satu contoh, kadang-kadang perawi ni disaja dia nak sebut nama guru dia tu dengan pelbagai sifat. Mungkin salah satu sebab, mungkin tak tahulah dia suka ke macam tu, ataupun juga some perawi ini dia nak bagi nampak guru dia ramai, padahal seorang perawi. So kalau orang tak tahu Abu Talha, Abang Sado dan jejaka tampan tu sebenarnya adalah lelaki yang sama, mungkin orang ingat 3 guru yang berbeza, padahal mereka adalah individu yang sama. Sebagai contoh dia bagi tahu kat sini, mithaluhu Muhammadul Maslubu khamsina wajhan ismuhul maqlubu. Mithaluhu Muhammadul Maslubu, contohnya adalah Muhammad bin Sa'id Al-Maslub, seorang zindiq yang banyak memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khamsina wajhan ismuhul maqlubu, yang dikatakan nama dia ni, perawi ni nak tukar nama dia sebabkan dia ni perawi yang tercela, sampai 50 nama, sampai lebih 50 orang pusing. Kalau kita sebut Abu Talha tadi 3 je, Abang Sado, Abu Talha, mungkin sometimes Syamsul Anwar ataupun jejaka tampan, so itu ada 4, tetapi ni ada 50. Sebahagian daripada ulama sampai disambung lagi sampai 100 nama-nama dia yang digunakan dan dijadikan satu penulisan. Siapa Muhammad bin Sa'id Al-Maslub ni? Saya sebutkan antara nama-nama yang diguna pakai oleh perawi petik nama dia. Antaranya orang sebut dia Muhammad bin Sa'id, antaranya orang sebut dia Muhammad Maula Bani Hashim, antaranya orang panggil dia Muhammad bin Qais, antaranya Muhammad bin Al-Tabari. Semua kalau kita tak tahu, ini baru 4 je, mungkin kita ingat ni adalah 4 individu yang berlainan, padahal dia adalah perawi yang sama. Nak tengok lebih lanjut tentang contoh-contoh nama-nama ni lagi, boleh rujuk kepada kitab Tadribur Rawi yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti sendiri. Dia ada, selain daripada Al-Syarah Alfiyah Suyuti ni, dia ada kitab Tadribur Rawi. Banyak konten-konten yang bermanfaat dalam perbahasan ni. Kemudian sebahagian daripada ulama hadis mutaakhir juga suka menggunakan nama-nama yang berbagai kat sini. Sebagai contoh, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, dia kadang-kadang guru yang sama tapi dia bagi 3 nama, tapi dia tak tipu, memang itu nama dia. Sebagai contoh, bila dia kata Abul Qasim Al-Azhari,
ataupun Ubaidillah bin Abil Fath Al-Farisi, Ubaidillah bin Ahmad As-Sayrafi, semua ni adalah perawi yang sama. Kadang-kadang dipanggil Abul Qasim Al-Azhari, nama, sebab gelaran dia Abul Qasim, kunyah dia Abul Qasim, nama dia Ubaidillah. So kadang-kadang bila disebut Ubaidillah bin Abil Fath Al-Farisi, Ubaidillah Abil Fath ni kunyah kepada ayah dia. Jadi dia kadang-kadang Ubaidillah bin Abil Fath. Kadang-kadang disebut nama ayah perawi ni dengan nama sebenar, Ubaidillah bin Ahmad. So kalau kita tak familiar dengan bab ini, kita akan rasa ni tiga perawi yang berbeza, sedangkan mereka adalah perawi yang sama. Dia tak tipu, memang begitulah. Maksudnya dia saja nak adalah sebab-sebab peribadi yang dia saja nak memperbagaikan gelaran panggilan guru dia disebut. So ini satu bab yang penting untuk kita rujuk, dan dalam kita mengkaji perawi, kitab Al-Mudih li Awhamil Jam'i wa Tafriq adalah satu kitab yang penting untuk kita kenal, dan actually is very fun. It's boring bagi orang yang tak minat dalam bidang hadis, tapi bagi yang mengkaji dalam bidang hadis, benda ini adalah bidang yang seronok. Jadi di akhir muhadarah ini, kuliah ini, mungkin ada siapa-siapa nak bertanyakan soalan. Kita tak ada soalan sebab tak ada hadirin di sini, dan kalau ada soalan di ruang komen di FB Live itu, saya pun tak boleh baca. So tak apalah, biasalah. Alamak, cameraman nak tanya juga. Tak berapa jelas. Kita tak berapa jelas soalan daripada pemanggil di sana. InsyaAllah taliannya terputus, dan kita mohon maaf, dan kita akan sambung lagi. Kalau ada lagi pemanggil-pemanggil di luar sana, bolehlah bagi nombor taliannya di bawah ni. Minta maaf lah. Jadi setakat itu saja perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Jangan lupa teruskan menonton di channel Baitus Salam dan juga Pro Media Tajdid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.